Jangan tunggu kita sakit baru nak berinfak. Jangan tunggu kita tua baru nak berwakaf. Ayo, sementara kita sihat, mari berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi. Semoga infak anda ini akan mendatangkan kebaikan beribu kepada kita semula, insya-Allah. Itu dia, dalam kita nak bersedekah, berinfak, berwakaf, jangan tunggu. Sebab kalau tunggu takut nanti nyawa kita padam, dah tak sempat nak bersedekah. Sebab bersedekah ni banyak manfaatnya. Jadi jom sama-sama kita berbicara tentang sifir sedekah ganjaran 700 kali ganda untuk pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi. Bersama dengan saya di talian sekarang, kita ada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan seorang pendakwah. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa Ustaz Datuk kan, mungkin boleh terangkan kepada penonton setia TV Al-Hijrah logiknya formula sifir sedekah ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sedekah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Luar biasa daripada sudut kiraannya tidak sama seperti kita mengira matematik. Kalau dalam matematik, 1 tolak 1 maka hasilnya adalah kosong. Tetapi tidak di dalam sedekah. Sedekah ini 1 tolak 1 dia boleh jadi 10 sampai 700. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perbandingan duit yang dibelanjakan untuk jalan Allah sama seperti sebiji benih, dia menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu pula ada 100 biji lagi. Ini surah Al-Baqarah ayat 261. Sebab itu orang yang bersedekah, duitnya tak akan berkurang. Ini pandangan pertama para ulama. Berdasarkan hadis Nabi pernah sebut, ma naqasat sadaqatun min malin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan semakin bertambah. Sebab itu tidak ada orang jadi miskin kerana banyak bersedekah dan takkan kaya orang yang terlalu kedekut. Yang kedua, sifir sedekah ini dari segi pahalanya berganda-ganda. Satu sedekah yang kita beri dibayar lebih daripada nilai yang kita sedekah. Contoh, kita sedekah RM1. Malaikat di sebelah kanan, dia takkan tulis dalam rekod sedekah RM1. Dia akan tulis antara 10 sampai 700. Sehingga kata ulama, hari biasa kita sedekah macam sekarang, RM1 ditulis 10 kali ganda. Kalau bulan Rajab, satu sedekah dibalas 70 kali ganda. Kalau bulan Syaban, satu sedekah dibalas 700 kali ganda. Kalau bulan Ramadan, satu sedekah dibalas 1000 kali ganda. Sedekah hari Jumaat, lain lagi. Sedekah di Mekah, lain lagi. Sedekah kepada pelajar-pelajar, lain lagi. Sedekah pada orang nak semayang, lain lagi. Dia sentiasa berbeza. Dia tidak ada sifir yang sama. Sebab itu marilah saudara-saudari sekalian, buanglah sifat kedekut daripada diri kita. Rugi. Sebab ini pahala luar biasa. Sahabat pernah tanya Nabi, Ya Rasulullah, ai sadaqatu a'zam ajran? Apa sedekah yang paling tinggi sekali pahalanya ya Rasulullah? Akhirnya Nabi jawab, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul ghina. Sedekah yang first class adalah ketika kamu sihat, kamu kedekut, kamu takut miskin, dan kita tengah berangan-angan nak jadi orang kaya, kata Nabi. Maka sedekah ketika ini adalah first class sekali. Ayolah hadirin-hadirat sekalian, jangan jadi orang kedekut. Orang beriman, dia mustahil kedekut. La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdi abadan. Tidak akan berkumpul sifat kedekut dan sifat iman di dalam hati seorang manusia selama-lamanya. Orang kedekut berkira-kira, bakhil kedekut sentakai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Ingat, ahli syurga itu kata Allah Ta'ala adalah orang yang kuat bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaith wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berada dalam surga ni kata Allah majoritinya adalah pertama yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Orang yang suka bersedekah, tak kiralah masa dia senang atau masa dia susah. Itu sebab masa senang sedekah itu biasa. Tapi tengah tak ada duit, bersedekah itu luar daripada biasa. Tapi kalau boleh buat, ini ahli syurga kata Allah. Wal kadhimin al ghais. Orang yang selalu menahan marahnya ketika dia marah. Kemudian wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Dan orang yang ihsan.
Ini golongan orang yang akan dimasukkan dalam syurga. Ayuh, adat hidup jadi manusia, pahit manis sama dicicah. Adat hidup berkaum bangsa, sama sakit senang sama dirasa. Jaga menjaga tiada lengah, bagi membagi di dalam susah. Sama kita ke tepi, sama kita ke tengah, sama merugi, sama melaba, sama tinggi, sama rendahnya. Adat hidup kita bersahabat, kalau belaba sama mendapat, kalau lupa ingat mengingat, kalau berbeban sama diangkat. Maka inilah peranan kita, bantu-membantu sesama kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Ustaz Datuk, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton hikmah yang Allah janjikan bila kita bersedekah dan amalan bersedekah yang bagaimana yang kita nakkan supaya pahala dan rezeki kita tu kekal berpanjangan walaupun kita di alam kubur. Baik, terima kasih. Salah satu daripada elemen sedekah ini yang ajaib dan juga begitu magic sekali adalah dia mengundang keberkatan pada hidup kita, pada harta kita. Sekarang ini di hujung zaman, yang payah sekali kita cari adalah keberkatan. Sebab itu ramai orang memiliki harta tapi hartanya tak jadi berkat kepada dia. Ramai orang berkahwin, berumah tangga tapi rumah tangganya tak jadi berkat pada dia. Sebab itu berkat ni kata para ulama diambil dari perkataan al-birkah. Birkah ni tempat berkumpul air. Umpama di tengah padang pasir ada oasis air, orang yang tengah dahaga akan singgah minum dan sebagainya, akan mengambil manfaat daripada kawasan air itu. Jadi begitulah harta kita mesti jadi oasis kepada orang lain. Bila kita menjadi manfaat kepada orang lain, ini orang yang terbaik sekali. Sebab itu di dalam hadis, sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah manusia paling bermanfaat, paling dicintai oleh Allah?" Kata Nabi, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Umpama oasis tadi, hartanya memberi manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun yudkhilu al-muslim. Dan amalan terbaik untuk kau buat adalah kau gembirakan hati orang, terutamanya orang yang sedang memerlukan. Masya Allah. Jadi Ustaz Datuk, alang-alang kita berbicara berkaitan dengan sedekah, infak dan berakaf ni kan. Jadi mungkin Ustaz Datuk boleh kongsikan juga dana yang Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi perlukan dan bagaimana gambarannya apabila siap dan bagaimana caranya penonton boleh bersama-sama untuk menyumbang untuk mengumpul saham akhirat. Baik, terima kasih. Saya ingin ambil kesempatan nak berkongsi mengenai Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi yang sekarang ni sangat-sangat memerlukan bantuan dan dana daripada kita semua. Sebab mereka nak buat dua dalam satu. Pertama masjid, yang kedua Mahat Tahfiz. Di Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ni dah lama diasaskan sejak tahun 2001 oleh Cikgu Haji Zulta bin Ayub Daud yang lokasinya di Pulau Buih di Kangkung, Pasir Mas, Kelantan. Ada 9 ekar. Mereka bercadang nak mendirikan sebuah masjid dan sebuah Mahat Tahfiz. Jadi kos yang diperlukan agak tinggi, iaitu lebih kurang dalam 13.7 juta. Setakat ini Alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada para penyumbang yang telah mengulurkan sumbangan berjumlah RM818,396. Tapi sasarannya masih jauh, ada lagi dalam 12 juta lebih kita masih perlukan. Dan kalau Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini siap, manfaatnya besar. Pertama ada masjid, yang kedua ada unit-unit asrama untuk anak-anak kita belajar Quran, ada quarters untuk kaki tangan masjid dan kaki tangan staf untuk Mahat Tahfiz, ada dewan makan untuk anak-anak, ada dewan terbuka, ada tandas awam, letak kereta dan macam-macam. Jadi sangat bermanfaat kepada seluruh masyarakat. Jadi saya kira kalau kita tak ambil peluang untuk sama menyumbang, walaupun sedikit, maka rugilah kita, kerana bagi saya ini adalah pencen kubur kita. Jadi kepada yang nak menyumbang, boleh beberapa cara. Pertama, sumbang pada bila-bila masa. Kalau ada handphone sekarang, boleh ambil saja gambar yang keluar di kaca TV sekarang. Pertama, infak secara umum. Bila-bila masa berhajat, lakukan transfer terus ke akaun pihak Masjid Tahfiz seperti yang tertera di kaca TV, di Maybank, di Bank Islam dan juga di RHB Bank. Cara yang kedua adalah layari laman sesawang pihak masjid, iaitu di www.danamasjidtahfizalayubi.com, dan ini adalah landing page, boleh dapatkan maklumat terkini berapa sumbangan, berapa yang telah dikeluarkan. Dan yang ketiga, bagi orang lama kadang dia nak cakap sendiri, nak tanya apa keperluan,
boleh terus saja hubungi Haji Sultan bin Ayub di nombor talian 012-951-9426. Moga-moga ada manfaatlah perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. InsyaAllah, moga-moga ada manfaatnya. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Datuk Badli Shah yang mewar-warkan satu platform yang sangat banyak manfaatnya, terutamanya kepada penonton Siti TV Al-Hijrah untuk kita sama-sama mengumpul saham akhirat, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jadi jangan lupa untuk bersedekah, berinfak, berwakaf untuk pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi. Jadi kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Jangan tunggu kita sakit baru nak berinfak. Jangan tunggu kita tua baru nak berwakaf. Ayuh, sementara kita sihat, mari berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi. Semoga infak anda ini akan mendatangkan kebaikan beribu kepada kita semula, insya-Allah.